wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam yang penuh berkat ini dengan sama-sama kita menyebut dalam-dalam hati kita, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam ini sekali lagi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, kita bertemu dalam rancangan halaqah yang dibawa secara langsung dari studio B Seri Pentas Bandar Utama. Dan Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini bakal membincangkan satu topik yang begitu suatu yang realiti yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, iaitu haram pinjam. Yang sedangkan biasa yang kita fahami bila sebut pinjam ialah al-qardul hasan, pinjaman yang baik. Tapi tiba-tiba tajuk kita malam ini haram pinjam. Apakah yang menyebabkan kita memilih tajuk haram pinjam pada malam ini? Saya minta saudara-saudari sidang penonton tidak ke mana-mana, setia bersama kami dalam rancangan halaqah lebih kurang 1 jam pada malam ini. Dan saudara juga boleh berinteraksi dan memberi komen, memberi komentar, memberi semangat, apa sahaja idea kepada kami dengan emailkan kepada kami di halaqah@tv9.com.my. Mudah-mudahan saranan anda itu akan memperbaiki lagi rancangan halaqah yang menjadi minat anda semua. Dan saudara, pada malam ini kita akan bersama dua tetamu kita yang paling hampir dengan saya, seorang pendakwah dan juga seorang pensyarah di Universiti Melaya Kuala Lumpur, iaitu yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sana. Alhamdulillah. Dan di hujung sana pendakwah di negara kita yang berbahagia Ustazah Siti Nurbaiyah Mahmud. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara sidang penonton sudah bersedia dan juga ahli panel kita bersedia, seperti biasa kita mulakan perbincangan kita kepada asas yang kukuh, iaitu Al-Quranul Karim. Sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Surah Ali Imran ayat 130. Begitulah suatu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala, seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah yang tersirat daripada perintah Allah dalam ayat ini? Maka saya mohon panel pertama kita yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad memberi tafsiran dan huraian ayat 130 yang kita petik daripada surah Ali Imran. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia al-akh, saudara pengurusi, rakan panelis pada malam ini, Al-Fadilah Ustazah Siti Nurbaiyah Mahmud, seterusnya sidang penonton dalam studio, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan peminat halaqah TV9 dekat di hati, muslimin dan muslimat sekalian. Ayat dibacakan tadi merupakan di antara siri-siri ayat di dalam Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang satu isu yang besar, iaitulah pengharaman riba. Kerana riba merupakan suatu perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kehancuran kepada peradaban manusia, masyarakat, bahkan ummah sejagat.
Itulah kita lihat dalam Al-Quranul Karim, sekurang-kurang ada 4 surah bicarakan isu riba yang diharamkan Allah. Pertama, surah Al-Baqarah, ayat 275, 281. Yang kedua, surah Ali Imran 130, yang kita sedang bicara sekarang ini. Yang ketiga, surah An-Nisa 160, 161. Kemudian dalam surah Ar-Rum, iaitu ayat 39. Di mana hampir keseluruhan, mengikut pandangan Ibn Kathir rahmatullahi alaihi, ayat-ayat ini menjelaskan tentang suatu ancaman. Allah mengancam, di samping Allah SWT mengharamkan sama sekali. Mengapa? Persoalannya sekarang ini, kalau kita lihat dalam surah Al-Imran, Allah sebut, wahai orang-orang beriman, yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat kali ganda. Mudha'afatan. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa sifat riba itu sendiri memberi makna ianya subur secara tak menentu. Riba diambil daripada perkataan raba yang bermaksud subur yang tidak menentu. Jikalau kita nisbah kepada sejenis tanaman, ini tumbuh tapi kadang-kadang tumbuh kadang mengarut. Kata Kelantan, tumbuh keadaan tak berapa nak betul. Artinya dia tak menjadi suatu tanaman yang menjadi. Demikian riba ini. Kerana riba ini nampak subur, tapi dia suatu ancaman kepada orang lain yang meminjam. Sebab itu maka dalam hal ini Allah SWT mengharamkan sama sekali. Dan disabitkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam suatu kata-katanya bahawa sesungguhnya bila mana Allah SWT menurunkan ayat ini, maka Nabi telah memberikan penegasan yang mutlak. Sehingga Nabi sebut secara lantang kepada para sahabat bahawa adalah sesuatu yang diharamkan sama sekali sampai kiamat. Maknanya dalam hukum riba ini, dia suatu benda yang haram tetap mutlak sampai bila-bila. Artinya, menjadi kewajipan kepada kita untuk tidak beramal dengan riba dan tidak melaksanakan perkara-perkara yang bersabit dengan riba. Dalam konteks menekan orang lain. Dalam Islam, memberi pinjam satu benda yang dituntut. Kita beri bantuan, tapi sampai peringkat menekan orang, maka itu diharamkan. Sebab itu, maka dalam ayat ini, dia ada 2 perkara. Yang dikatakan riba itu, pertama, riba al-fadl. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Riba al-fadl ialah suatu bentuk penukaran barang dengan barang sejenis. Tetapi lebih banyak jumlahnya dengan orang yang menukar, memberi syarat. Mesti bayar lebih. Umpamanya sebagai contoh dalam masalah fiqh seperti emas dengan emas. Dipinjam sedikit, dibayar lebih. Itu riba al-fadl. Ataupun riba an-nasi'ah yang segera terlibat dengan masyarakat ini. Yang kita kait nanti soal alung, lintah darat, penyangga dunia. Dalam konteks masyarakat ini yang kita namakan sebagai penipu besar. Iaitu riba an-nasi'ah. Iaitu kita membayar lebih daripada apa yang dipinjamkan dengan syarat-syarat tidak logik. Jadi sebab itulah maka isu alung hari ini masuk dalam riba an-nasi'ah. Kerana ia satu penekanan yang menyebabkan orang lain teraniaya, bizalimi, dan ia menzalimi orang lain. Maka ayat ini suatu ayat yang amat berkaitan dengan haramnya riba, yang boleh kita kaitkan haramnya pinjam dalam konteks memudaratkan manusia. Maka Allah sebut wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata ulama kita, bila kita benar-benar menerima kata Allah, kita akan sejahtera. Sebab itulah dalam hal ini saya cuba rumuskan dengan cara yang mudah bahawa dalam apa kapasiti sekalipun, riba adalah benda diharamkan agama, tetapi Islam memberi kita kelonggaran dengan cara berhutang yang diizinkan agama. Jadi kita akan bincang dalam pusingan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, cantik betul kupasan yang dibuat oleh yang berbahagia Ustaz Roslan tadi menjelaskan kepada kita sebenarnya pinjaman yang haram di antara bentuknya yang disebut di sini, yang seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba dengan secara berlipat kali ganda. Perkataan ad'afan mudha'afah disebut 2 kali Ustaz, dia menggambarkan bagaimana rakusnya orang yang memberi pinjaman semata-mata untuk mengaut keuntungan. Saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau saudara penonton lihat di studio kami, di studio B Seri Pentas sekarang, sebenarnya selain daripada kami ahli panel ni, ada tetamu yang kita undang yang datang kepada kita untuk menyaksikan program kita malam ini, iaitulah daripada Biro Wanita Masjid Nurul Hidayah Manjung, Perak, Darul Ridwan. Selamat datang kita ucapkan kepada makcik-makcik, akak-akak semua
yang sudi hadir untuk menyemarakkan lagi perbincangan kita pada malam ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita minta pula pada Ustazah. Ustazah begini Ustazah, kalau kita lihat dalam konsep Islam ada konsep yang disebut sebagai takaful. Tolong menolong, bantu membantu, ta'awun, tolong menolong antara satu sama lain. Jadi kalau dalam aspek ini, kalau Ustazah boleh beri sedikit kupasan, apakah sebenarnya dorongan Islam untuk seseorang itu tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain? Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Ahmad Syukri dan juga sahabat gandingan panel Ustaz Roslan Muhammad. Begitu juga kepada penonton yang berada di studio kita Saya ada serangkap pantun, boleh ke? Dengarkan pantun ini. Dari Manjung, datang daripada Manjung kan? Dari Manjung datang kemari pakai baju berseri-seri. Terima kasih Ustaz Ahmad Syukri. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian seperti mana dalam huraian yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad seketika tadi menjelaskan kepada kita riba ni Allah sebut dalam ayat tu tadi adhafan mudha'afah, maknanya riba yang berlipat kali ganda ni sebenarnya dia bermula daripada di zaman jahiliah. Inilah sebenarnya kalau kita faham, inilah cara yang sebenarnya orang Yahudi nak memperkayakan diri mereka. Inilah caranya hartawan-hartawan Mekah mereka jadi kaya dengan cara menindas orang-orang yang susah di zaman dahulu. Sebab itu penghujung ayat surah Ali Imran 130 ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terlibat dengan riba. Betul ke tak betul? Betul. Puan-puan kat studio jawab betul. Dekat rumah pun saya nampak juga betul ya. Jadi maknanya Islam datang nak memperbaiki dua hubungan. Bila sebut dua hubungan ni, hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan kepada manusia di mana sahaja mereka berada, kecuali orang yang menjaga dua hubungan. Pertama, orang yang menjaga hubungan dengan Allah, yang Allah haram jangan buat. Yang kedua, menjaga hubungan sesama manusia. Bila kita sebut menjaga hubungan sesama manusia, Islam adalah agama penyelamat Ustaz Ahmad Syukri, Ustaz Roslan Bila Islam ni adalah agama penyelamat, orang yang kekurangan dana ataupun modal, yang baru nak memulakan perniagaan dan sebagainya, mereka perlu ditolong. Ditolong oleh siapa? Tokoh-tokoh korporat, ahli-ahli perniagaan, saudara mara kita sendiri yang kaya raya. Nak tolong buat macam mana? Tolong bagi pinjam kepada mereka. Kalau mereka nak minta sejumlah wang sebagai modal perniagaan, kita pinjamkan. Supaya mereka ni tak pinjam dengan, siapa tadi Ustaz Roslan? Lintah darat dengan lintah darat, ceti haram, dengan apa? Along along, bukan along yang dalam rumah kita tu kan. Dengan along dan seumpamanya, kerana Rasulullah SAW telah bersabda satu hadis yang kalau kita dengar akan memberi dorongan kepada kita nak bantu ramai lagi umat Islam yang memerlukan pertolongan. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yaqradu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marrah. Kata Nabi SAW, tidak ada daripada seorang Muslim yang memberi hutang kepada seorang Muslim yang lain sebanyak 2 kali, melainkan bagi mereka ini mendapat pahala sedekah sekali. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pening-pening kepala. Maknanya kalau kita bagi orang tu pinjam duit, kita bagi dia hutang untuk dia mulakan hidup dia, perniagaan dia, kesempitan hidup dia. Maknanya dalam hadis Nabi kata orang yang bagi pinjam, orang yang bagi hutang ni, pahalanya sama dengan pahala sedekah. Bila kita sebut sama dengan pahala sedekah, satu sedekah Allah boleh gandakan berkali-kali ganda. Sampai dalam ayat Al-Quran Allah kata satu sedekah Allah boleh bagi pahala sampai 700 kali ganda. Lebih daripada tu pun Allah boleh bagi. Jadi maknanya kalau kita berkemampuan, tolonglah mereka yang memerlukan pertolongan. Terutama sekali kadang-kadang ada orang datang kepada kita, kak, adik akak ni miskin akak dah kaya raya dah, rumah akak banglo bertingkat-tingkat, kereta sampai 2-3 biji, kasut pula berkilat-kilat wang berlipat-lipat. Saya nak pinjam RM500 saja nak buat modal, nak buat goreng pisang. Nak buat goreng pisang Ustaz. Ini bukan kita cerita projek yang besar-besar ni. RM500 saja. Jadi kita ni nak tolong saudara
saudara kita yang susah ni nak buat bisnes goreng pisang, nak beli pisang, nak beli minyak, nak beli kuali, apa salahnya kita berikan bantuan? Bukannya mentang-mentanglah saya dah kaya baru nak datang jumpa dengan saya. Jadi maknanya Islam adalah agama penyelamat. Kita bantu mereka ini. Dan saya tertarik juga ya, Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis yang panjang yang saya bawa dalam bentuk cerita. Kata Nabi SAW, aku melihat pada malam aku diisrakan di pintu syurga. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Nabi nampak di pintu syurga ini tertulis beberapa patah perkataan yang menarik minat Rasulullah SAW, sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, kata Nabi, aku nampak kat pintu syurga ni ditulis sedekah dibalas dengan 10 kali ganda, kemudian orang yang memberi hutang ini dibalas dengan 18 kali ganda. Jadi Nabi pun rasa hairan bin pelik bin ajaib, ya. Nabi tanya, ya Jibril, kenapa ni kalau orang tu sedekah dia dapat 10 kali ganda, tapi kalau orang tu dia memberi hutang kepada orang yang memerlukan, dia dapat 18 kali ganda? Kata malaikat Jibril alaihissalam, kerana sesungguhnya orang yang meminta sesuatu, maknanya orang minta sedekah, bertujuan untuk memilikinya. Dia minta sedekah sebab dia nak dapat benda tu, ya. Tetapi kata malaikat Jibril alaihissalam, orang yang berhutang itu tidak akan berhutang melainkan dia benar-benar berhajat. Macam kita lah tuan-tuan dan puan, kita pernah susah dulu. Saya pun pernah susah juga. Kadang-kadang kita tak ada duit, kita nak minta pinjam dengan orang. Susah ke senang sebenarnya? Ya Allah, tak tahu nak cakap ya. Pergi nak cakap kata nak pinjam duit, tiba-tiba cakap nak ambil bawang lah. Sedangkan nak pinjam duit ni, macam cerita Piramli dulu lah. Nak minta pinjam duit, tapi last kali dia minta pinjam RM10 lah, apa semualah ya. Jadi maknanya, sebab itu pahala orang yang memberi hutang ni 18 kali ganda, sebab kita menunaikan hajat saudara kita yang amat memerlukan. Walaupun hukum memberi hutang ini adalah sunat, tetapi dikira sebagai amal soleh dan sangat digalakkan di dalam Islam, sesuai dengan hadis SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Indah hadis ini. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan saudaranya di dunia ini, Allah akan melepaskan kesusahan-kesusahannya di hari akhirat nanti. Kita tolong orang, Allah janji Allah akan tolong kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Itu menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita kena ada sifat ataupun sikap takaful. Kita bahu-membahu antara satu sama lain dan ta'awun, tolong-menolong antara satu sama lain. Kita kena ingat, kalau kita bantu seseorang, yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri balasan di akhirat. Dan ramai sekali melihat sebenarnya balasan itu bukan sekadar di akhirat, tetapi kita mendapat keberkatan hidup kita di dunia ini lagi. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dengan ahli panel dan juga dengan Biro Wanita Masjid Nurul Hidayah Manjung untuk kita perbincangkan lagi, panjangkan lagi perbincangan topik kita pada malam ini, haram pinjam. Setia bersama TV9 dalam rancangan Halaqah yang dibawa secara langsung dari Studio B, Seri Pentas, Bandar Utama, bersama tetamu-tetamu kita pada malam ini dari Biro Wanita Masjid Nurul Hidayah Manjung. Dan dua panelis kita pada malam ini ialah yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah Muslim Melaya, dan yang berbahagia Ustazah Siti Nurbayah Mahmud, seorang pendakwah di negara kita ini. Dan saudara penonton yang dirahmati Allah, kita pada yang seterusnya ini kita akan cuba memahami beberapa perkara lagi berkaitan dengan tajuk kita, haram pinjam. Jadi saya nak kemukakan satu persoalan yang kadang-kadang yang berlaku dalam masyarakat ni. Kadang-kadang kalau bila kita mendengar bahawa alung bunuh, bahawa alung mencederakan, alung mengguguk, kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kesedaran itu tidak seberapa, sebab kita tengok kes itu semakin meningkat dari masa ke semasa. Kalau dapat Ustaz perjelaskan kesan daripada kita berhutang tanpa memikirkan apa-apa. Kadang-kadang hutang tu bukan kerana apa, kadang-kadang untuk bermewah, kadang-kadang kerana di luar keperluan. Jadi kalau Ustaz boleh beri penjelasan supaya saya dan juga semua penonton kita dapat mengambil satu pengejaran yang sebenarnya perkara ini telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh petunjuk Al-Quranul Karim. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah telefon sebut tentang bagaimana perlunya dalam masyarakat kita adanya suatu budaya tolong-menolong, membantu dan bahu-membahu. Islam memang agama semacam itu. Sebab itu dalam konteks ini, kita tak nafikan ada orang yang
miskin. Ada orang yang kaya. Manusia tak sama. Betul. Artinya kita ada kepelbagaian masyarakat. Di situlah kita perlu beri bantuan. Maka dalam Islam, untuk kita mengharmonikan orang lain, kita ada kaedah. Antaranya melalui sedekah dan derma. Suatulah kita kena jadi orang yang pemurah. Tolong. Tak boleh beri sikit, tapi banyak pun tak apa, tak ada masalah. Ya. Yang kedua, kita ada sistem zakat, beri bantuan. Yang ketiga, kita ada sistem hutang ataupun pinjam. Sebab soal hutang pinjam ini, benda diizinkan syariat. Ya? Dan Islam memandang hutang itu sebagai benda yang sunat. Dan harus bagi orang yang memerlukan untuk minta pada orang lain. Itu kaedah dalam agama. Sebab itu maka timbul dalam hadis dibaca ustazah tadi, dan saya nak tambah lagi. Sampai Nabi kata apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Riwayat daripada Imam Muslim. Allah akan nolong bantu hambanya sebagaimana hamba itu membantu kawan saudara mara yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa sifat saling bantu itu satu benda yang diturut agama. Persoalan sekarang ialah dalam kita berhutang, kita nak kena mengambil panduan agama. Jangan kita berhutang mengikut perasaan kita. Sebab itu maka dalam sistem hutang, mengikut hukum agama ada 3 kelompok yang berada dalamnya. Kadang-kadang hutang jadi haram. Haram bila mana jika pemihutang itu atau orang bagi hutang tahu hutang yang diberikan itu digunakan untuk tujuan jahat. Dia hutang tapi apa tujuan? Untuk pergi karaoke kelab malam. Tak boleh lah. Dia berhutang cuma untuk minum arak. Haram hukumnya beri hutang. Yang kedua makruh. Jika yang beri hutang tahu orang yang diberi hutang itu guna dengan tujuan tak bermanfaat. Kereta dah ada. Ialah 1.3 tapi seronok nak pakai 2.4. Payahlah. You dah pakai 1.3 layaklah dengan kekuatan tapi tiba-tiba something tak menentu. Akhirnya dia berhutang menyebabkan dia akan menerima bebanan. Ini makruh hukum, tak payah beri. Yang ketiga, wajib beri bantuan hutang atau beri hutang jika bila mana orang beri hutang tahu memang orang ini memang memerlukan. Macam Ustaz kata dia, nak berniaga untuk pelihara anak, sebab kita kena beri. Persoalan sekarang tuan-tuan sekalian ialah apakah di mana kita? Yang saya bimbang dalam masyarakat bukan mereka golongan yang wajib berhutang, tapi golongan yang haram tadilah atau makruh tadi. Tak pasal-pasal dia berhutang dengan alung, lintah darat, ceti haram dan apa-apa yang suatu dengannya. Semata-mata tujuan untuk, kadang-kadang kita dengan masyarakat ini bukan apa, untuk bermewah. Ustaz Syukri. Ya, untuk hidup dalam keadaan yang menampakkan dia ni hebat. Untuk tujuan-tujuan keduniaan. Jadi ini masalah kita. Artinya kita berhutang dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i, kita akan membawa bebanan yang besar kepada keluarga kita, anak-anak kita. Subhanallah, dalam masyarakat ini tuan-tuan, kita dengar akhbar, kita baca akhbar dalam TV dipaparkan cerita-cerita yang menggerunkan kita. Suami yang menanggung, yang mengambil hutang pada alung. Yang menanggung beban ialah si isteri yang tak berdosa, yang tak bersalah, anak-anak yang akhirnya adik tak bersekolah. Diukur oleh alung. Alung yang memang bahlul ini, akhirnya diugut si isteri. Kalau suami tak berhutang, kamu akan dicolek, anak akan dibunuh, macam-macam. Jadi tengok tuan-tuan sekalian, bebanan perasaan akan dipikul sang isteri yang tidak berdosa. Kerana suami yang tidak ada akhlak yang tinggi. Jadi ini kepada masalah yang banyak. Bukan masalah itu saja, kadang-kadang berlaku cerai-berai. Hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang. Tapi akhir dengan sebab tingkah laku suami yang tidak keruan ini, perpecahan rumah tangga berlaku. Yang lebih teruk ialah kadang-kadang berlakunya bakar-membakar. Akhirnya bunuh-membunuh. Jadi kita tengok tuan-tuan sekalian. Maknanya kesan cukup negatif. Sebab itulah yang saya cuba nak sebut dalam kesempatan pada malam ini kepada rakan-rakan kita, umat Islam semua sekali. Ingatlah bahawa kita mesti berpada-pada. Dalam patah Melayu kata, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Arti kalau kita memang memerlukan bantuan, hutanglah secara yang betul, tapi kalau tak perlu, tolonglah. Kita ingat masa depan anak kita, generasi keluarga kita, generasi isteri kita, generasi akan datang. Kalau tidak, bebanan ini akan berterusan. Karena orang-orang nama alung ini memang mereka tak ada otak dalam hal ini. Mereka macam Ustaz tadi, mereka jahiliah. Mereka cuma menanggap keuntungan secara yang tidak syar'i. Mereka memang kerja mereka. Tapi sebab itu saya pun merayu kepada orang macam ni. Kalau you buat kerja macam ni di atas penindas pada orang, you tak akan berkat. You boleh untung banyak mana. Kalau ke sejuta setahun you dapat untung, you tidak ada barakah dalam jutaan itu. Kenapa? You telah mengambil untung di atas penderitaan orang lain. You telah dapat untung di atas kekecewaan orang lain.
you tak berkat. Walaupun you senang pun, saudara Along yang dirahmati Allah. Walaupun you senang macam mana, sebenarnya harta tadi akan menjadi bebanan sampai di hari akhirat Allah SWT. Sebab itulah saya mintalah dalam kesempatan yang ada malam ini, fikirkan bukan 2 kali, 25 kali. Fikirkanlah sebelum kita zalimi orang kerana harta yang kita dapat tidak ada barakah sama sekali. Bahkan saya bimbang, harta itu haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada punca yang haram, nerakalah yang utama baginya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ruslan memberi gambaran kepada kita bahawa dalam hidup kita ni kita kena amalkan 2 budaya sebenarnya. Budaya fikir, kita berfikir terlebih dahulu, dan budaya zikir. Kita ingat kesan yang buruk kalau kita pinjam kemudian kita tak dapat bayar. Bukan pada diri kita, pada anak kita, pada isteri kita, pada keluarga kita. Yang itu yang menyebabkan berlakunya kehancuran dalam rumah tangga, berlaku porak-poranda dan sebagainya. So penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam ajaran Islam ini, ajaran Islam meletakkan bahawa memberi pinjam itu adalah suatu yang sunat. Maknanya kalau orang dalam kesusahan Ustazah, kita bagi pinjam memang diperlukan dan kita mampu ketika itu, maka kita bagi pinjam. Tetapi pada masa yang sama, kalau Ustazah sebutkan tadi, kadang-kadang bila benda itu sekadar cakap mulut, tak ada tanda tangan apa, tak ada agreement apa, kadang-kadang bila sampai masa tu Ustazah dia macam tak berapa nak ingat. Dia relax, dia macam tak pernah. Dia jumpa kita pun dia relax je, macam tak ada apa-apa. Kita nak tanya, kita malu. Jadi kalau Ustazah boleh kupas di situ, kepentingan kita biarlah kalau boleh ada perjanjian, orang kata perjanjian hitam putih. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syukri. Saya setuju dengan Ustaz Ruslan Muhammad seketika tadi. Maknanya hutang ni memang harus dalam Islam ya Ustaz ya. Tapi jangan amalkan konsep riba, yang ceti, alo, kad kredit pun sama juga cari yang cara Islam. Ya kan. Tapi kadang-kadang ya bila orang tu datang jumpa dengan kita, dia nak pinjam duit, nak berhutang ya. Manis mulut dia, okey saya janji lagi 3 bulan je goreng pisang saya laku, ya Allah saya bayar balik ataupun apa saja yang dia janjilah. Janji bagai nak erak, tapi kita tengok-tengok dah 4 bulan dah. Sudah 4 bulan jumpa dia tepi jalan, dia buat je, buat tak tahu je. Takkan kita ni nak minta hutang bila nak bayar, tak reti-reti ke? Tak kita nak cakap macam tu sebab Islam ni kaya dengan budi bahasa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, apabila kamu ni berhutang, faktubuh, kamu kena tulis ya. Bila sebut tulis ni maknanya ada perjanjian, ada kontrak ataupun ada agreement di sini. Bila sebut syarat-syarat perjanjian ni, ada beberapa perkara yang kita kena ambil berat. Yang pertama sekali, orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang tu hendaklah berakal dan baligh. Maknanya perjanjian yang hutang hitam putih ni bukan antara kita dengan budak yang umur 8 tahun, 9 tahun, itu tak boleh ya. Yang syaratnya ialah hendaklah berakal dan baligh. Bukan dengan orang yang urat putus ke, itu tak masuk dalam buku ni ya. Yang keduanya ada jaminan ya. Sebab setengah-setengah tu dia cagar. Dia nak pinjam 10,000, dia bagilah motor dia yang dia dah lama dah guna ya. Boleh jalan sekerat je, tiba-tiba rosak, dia bagilah cagarlah motor dia. Maknanya ada cagaran di situ. Yang ketiga, mesti ada saksi. Sama ada 2 lelaki yang adil ataupun seorang lelaki yang adil dan 2 orang perempuan. Saksi kena ada. Sebab kalau perjanjian tu hitam putih tanpa ada saksi yang turut menandatangani, dibimbangi akan bergaduh. Bila bergaduh kerana duit 4-5 ribu, kita boleh berpecah belah. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda tidak akan memasuki syurga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, kena tulis dengan jelas segala detail, segala butiran hutang seperti nama, jumlah hutang, tempoh bayaran balik, lepas tu bagaimana nak bayar, secara beransur-ansur ke, sebulan sekali ke, 3 bulan sekaligus ke, mesti tulis dengan jelas ya. Sebab nanti kita sebagai manusia ni kita suka lupa ya. Yang kelimanya ialah ada akad. Akad ni maknanya seperti mana si A dia berkata kepada si B, aku beri hutang kepada kamu sebanyak RM5,000 dan aku bagi tempoh kepada kamu selama 12 bulan ataupun setahun. Kemudian si B jawab pula, saya setuju pinjam RM5,000 selama setahun. Ya? Jadi maknanya tujuan Islam memerintahkan kita supaya kita bertulis ataupun ada hitam putih di sini untuk mengelakkan daripada berpecah belah. Kerana Nabi SAW telah bersabda tentang hutang ni, awaluhu hammun wa akhiruhu haubun. Hutang ni mula-mula manusia dia akan keluh kesah. Lepas tu bila dia keluh kesah, dia boleh bergaduh antara satu sama lain. Dan Nabi SAW nak cerita tentang beratnya hutang. Saya nak cerita ni tujuan orang
orang yang liat-liat hutang tu, yang tak nak bayar tu, cuba dengar cerita ni betul-betul ya. Nabi SAW bersama dengan para sahabat menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Bila Nabi dan sahabat menurunkan jenazah ke dalam liang lahat, tiba-tiba Nabi dah naik atas liang lahat tu, duduk kat tepi tanah tu ya, sambil tengok jenazah tu tadi. Kepala Nabi ni, Nabi dongak ke atas langit, Nabi pandang ke bawah, sahabat pandang je. Kenapa wajah Nabi ni berubah reaksi? Pandang atas, lepas tu tunduk ke bawah, lepas tu Nabi ambil tangan Nabi ni, Nabi letak kat kening Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, sesungguhnya beratlah yang diturunkan ke bawah tanah itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kata subhanallah, subhanallah, beratlah jenazah yang sedang diturunkan itu? Apa yang berat ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, orang yang baru saja kita menurunkan jenazahnya ke dalam liang lahat itu tadi, dia penuh dengan hutang. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah bersabda, orang yang mati syahid sekalipun, yang sepatutnya mati syahid, terus masuk ke dalam syurga bulat-bulat ni, syurga dah tunggu dah, tapi rohnya berada di awang-awangan tergantung, sehinggalah hutang dilangsaikan oleh sanak saudaranya. Sebab tu, kalau kita ada hutang ya, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tolong kita melangsaikan hutang ini. Kata Nabi SAW di dalam sepotong hadis, sesiapa yang berhutang daripada orang lain dengan niat dia nak bayar hutang tu, Allah akan mudahkan dia untuk bayar. Tapi kalau dia berhutang dengan niat dia tak nak bayar, Allah akan binasakan mereka. Dan pesan saya kepada kita lah ya, kadang-kadang ada orang hutang kepada kita ya Ustaz ya. Kita pergi nak minta, dia tak nak bayar. Pergi nak minta, dia tak nak bayar. Ada doa yang kita boleh baca supaya dia bayar hutang kita. Nak ke tak nak? Oh, dia ramai orang yang tak bayar hutang ya. Doanya senang saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang bermaksud cukuplah Allah untuk menolong kami dan dia sebaik-baik pengurus, sebaik-baik pertolongan. Sebelum nak pergi jumpa orang yang hutang kita, baca dulu dengan zikir ini. InsyaAllah urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah di atas penjelasan tadi. Membayangkan kepada kita, memang dalam Islam ni berhutang, memberi hutang itu adalah suatu yang digalakkan dan suatu yang harus kita berhutang. Tetapi ada disiplin tertentu, peraturan tertentu, di antaranya tidak ada penekanan, tidak ada unsur riba. Dan kita pula kalau dah dibagi hutang tu, pandai-pandailah bila sampai masa, sampai ketika kita membayarnya. Ingat, kehidupan merupakan sebagai suatu pinjaman Allah dan kita kena buat yang terbaik dalam hidup kita. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita berehat sekali lagi dan insya-Allah jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu saudara dan Alhamdulillah saudara tidak ke mana-mana, terus setia bersama kami dan juga penonton di Seri Pentas Bandar Utama pada malam ini, iaitu dari Biro Wanita Masjid Nurul Hidayah Manjung Perak. Orang Perak ni jauh datang untuk memeriahkan lagi pertemuan kita dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Dan kita sambung perbincangan kita pada malam ini, kita pergi kepada Ustaz Roslan Muhammad. Ustaz Roslan gunakan tadi perkataan orang yang kejam ni, yang bagi pinjam ni, alung, lintah darat lagi bagi Ustaz, samsing, macam-macam istilah dah diguna. Tapi kalau kita tengok pada hakikat realitinya, walaupun digunakan istilah macam-macam, diberi cerita yang gambaran dalam media masa, ada berlaku pembunuhan, seksaan, culik dan sebagainya, nampaknya pada masa yang sama masih berlaku lagi orang meminjam dengan cara yang haram ni, dengan cara yang tak betul ni. Apa sebenarnya masalah dalam masyarakat kita ni Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih. Isu ini memang isu yang saya boleh anggap isu nasional di semua peringkat masyarakat, melibatkan orang Islam bahkan non-Muslim sama. Saya rasa masalahnya sekarang ialah dua-dua pihak. Pertama, pihak manusia yang meminjam itu sendiri, dan benda tu kalau tak ada nak pinjam, memang tak ada bagi pinjam. Sekarang masalah kita ialah bagaimana kita cuba nak betul kepada sikap manusia. Sebab kepada saya, sekarang kita kena bina bentuk peradaban baru. Penegasan pada masyarakat, tolong lihat dalam keadaan penglihatan yang penuh keimanan, ketakwaan. Maksud saya ialah, kita kena beri penerangan pada masyarakat. Artinya, kalau awak susah macam mana sekalipun, tolonglah cari jalan yang syar'i. Jalan yang betul. Jangan ambil jalan singkat. You boleh bahagia dalam tempoh 2-3 hari. 4-5 bulan. Tapi you akan kecewa untuk 10 tahun akan datang. 2 bulan akan datang. Jadi fikirkanlah. Cuba di sini saya rasa dalam konteks bicara kita malam ini, kita cuma nak sebutlah bahawa Ustaz Syukri, dalam isu sekarang ini, kepada saya ialah,
kita mesti ada jalan penyelesaian. Ya. Penyelesaian yang paling mudah ialah permudahkan pinjaman menurut Islam. Ya. Melibatkan dua pihak. Pertama, pihak berkuasa. Yang kedua, pihak orang ramai. Pihak berkuasa, kadang-kadang kita lihat pun adalah dalam cakapan masyarakat ini, kadang-kadang banyak kerana birokrasi. Ya. Syarat-syarat yang menyusahkan. Ya. Kawan kita memanglah dalam keadaan duit tidak ada. Nak buka warung kopi, contoh kedai kopi, memanglah mereka tak perlu bantuan sampai 3 juta atau 30,000. Mungkin ada 50,000 saja, tapi kadang-kadang birokrasi itu menyebabkan mereka gagal untuk mendapat bantuan yang sewajarnya. Ya. Jadi saya rasa keprihatinan mesti ada daripada pihak berkuasa kepada orang-orang memerlukan bantuan. Jadi permudahkan urusan itu sendiri dengan syarat-syarat yang boleh membantu masyarakat. Saya rasa usaha ini memang berlaku, tetapi kadang-kadang manusia ini ada sikap-sikap yang tak kena. Jadi saya merayulah dalam hal ini bagi pihak orang-orang yang tersebut, orang berkenaan, supaya ada di sana syarat-syarat yang memudahkan. Namun begitu yang kedua ini, saya rasa kepada masyarakat ramai. Kita ada orang kaya. Ya. Alhamdulillah. Kita ada orang yang mewah. Alhamdulillah. Orang berkemampuan. Bagi orang ramai, sepatutnya mereka ada satu kekuatan dalam hati mereka. Kalau Nabi sebut, mana-mana orang yang boleh bantu orang lain, Allah akan permudah di hari akhirat. Saya nak sebut, kita nak boleh pahala kering ni, bukan payah. Ya? Mudah. Pahala kering. Bukan pahala tu kering apa, tapi makna pahala mudah. Secara mudah lah. Ya? Bukan susah. Arti bagi orang ada iman, permudahkan. Arti boleh bantu rakan taulan sahabat handai. Bantu saudara mara kita yang hampir terdekat. Ya. Kita offerkan kepada mereka bantuan pajar yang menyebabkan kalau mereka berjaya, untung, kita dapat keuntungan. Walaupun kita dapat keuntungan rezeki secara duit, tetapi pahala. Saya melapangkan kepayahan Ustaz Mashkuri contohnya. Ya. Seberi bantuan. Dia nak buka kedai berniaga apa Ustaz? Kain katakan. Ya. Kain Terengganu. Contohnya ya. Bagi orang Terengganu. Maka dengan itu, kekayaan beliau nanti, walaupun dia boleh kaya dengan kekayaan yang dimiliki, tapi kesan kekayaan beliau sampai ke saya. Sebab itu Nabi kata apa? Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mendorong orang kepada kebaikan, pahala dia akan dapati sama. Sebab itu saya rasa hari ini sebenarnya kita ada kekuatan. Kita minta orang-orang kaya raya. Kita minta orang yang mewah. Tolong, kalau nak dapat pahala kering yang mudah ini, berilah bantuan-bantuan yang wajar. Tak boleh beri bantuan secara bersyarat, beri derma secara terus. Ya. Dalam hal ini. Jadi arti di sini kita ada kekuatan. Masalah kita kadang-kadang ialah kita tak ambil pendekatan sebagainya. Sebab apa? Macam Ustaz kata dah, kita masih lagi dalam keadaan berfikiran jahil. Kita nak dapat untung segera. Dunia segera tak sihat. Kita makan segera pun tak sihat, tuan-tuan ya. Arti kalau untung segera pun tidak akan sihat kita. Jadi sewajarnya kita cuba kembali semula, dan pihak berkuasa yang lebih aula dalam ini, termasuk orang ramai, moga-moga insya-Allah kita permudahkan satu perkara, Allah akan permudahkan satu perkara kepada kita. Justru kata Nabi SAW dalam satu hadis Nabi kata apa? Yassiru wala tu'assiru wala tunafiru. Daripada Imam Muslim, Nabi kata bahawa permudahkan satu perkara, jangan payah-payahkan, jangan melarikan orang daripada perkara-perkara kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Roslan, itu satu kupasan yang begitu baik kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kekayaan ni bukan sekadar untuk kita mewah, untuk isteri kita mewah, anak-anak kita mewah, tapi pada masa yang sama adalah ruang yang Allah berikan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan. Di antaranya memberi bentuk pinjaman yang disebutkan oleh yang berbagai ustaz tadi. Dan satu perkara juga tuan sidang penonton, muslimin muslimat sekalian, kita tengok tentang riba lah sebagai contoh. Perkara ni semua orang tahu bahawa riba merupakan sebagai suatu perkara yang diharamkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, perkara-perkara yang melibatkan riba. Persoalan ini saya nak tanya Ustazah. Tapi pada masa yang sama, kadang-kadang kita masih, umpamanya kalau dengan Alun tadi jelaslah, satu kejam, yang kedua memang ada unsur riba yang terlalu zalim. Tapi pada masa yang sama juga kita kadang-kadang terlibat dengan pinjaman rumah, kereta, kadang-kadang kredit kad, tetap dengan sistem riba. Komen Ustazah dalam hal ini.
Itu yang kita rasa kesal dan sedih ya Ustaz ya. Sepatutnya umat Islam ni kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab jelas dah ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran tentang balasan kepada orang yang terlibat dengan riba ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitan minal mas. Jadi kata ulama tafsir ya dalam ayat ni, orang yang makan riba, terlibat dengan riba, yang Ustaz kata tadi pinjaman kereta, perumahan tak nak ikut cara Islam, kad kredit tak nak ikut cara Islam tu, mereka bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan 3 bentuk. Yang pertama sekali kata ulama tafsir, keluar daripada kubur berjalan pada hari kiamat nanti dalam keadaan jalan terhoyong-hayang. Macam orang tak betul je, melelong je. Kalau orang utara dia kata apa? Gelong. Gelong kan? Gelong dia berjalan. Yang keduanya dalam keadaan mereka keluar daripada kubur mereka, perut besar. Bila perut besar tu nak berjalan, macam mana ya Allah menderitanya, sakitnya. Yang ketiga, mereka keluar daripada kubur mereka dalam keadaan seperti orang gila yang dirasuk oleh syaitan, yang hari ini kita selalu sebut sebagai histeria. Macam orang gila je. Kenapa 3 keadaan ni berlaku? Inilah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang memakan hasil daripada riba. Sedangkan di hari akhirat nanti, antara salah satu soalan, kita tak boleh angkat kaki kita, melainkan kita kena jawab dulu soalan ni. Kata Nabi SAW ialah wa an malihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu. Duit ni yang kamu kaya ni, kamu dapat daripada mana? Ke mana kamu belanjakan? Cara yang halal ataupun cara yang tidak halal? Kerana jelas ya, Rasulullah SAW telah bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah mengutuk, Allah melaknat orang yang juga terlibat dengan rasuah dan orang yang mengambil rasuah. Jadi orang yang terlibat dengan riba, orang yang terlibat dengan rasuah apa semua ni, RR ni tadi ni mereka akan mendapat beberapa kesempitan hidup dan beberapa pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah mereka dilaknat oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 57, barang siapa yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, mereka di dunia pun mereka akan dilaknat oleh Allah, di hari akhirat pun mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka yang terlibat dengan perbuatan dosa besar ini, mereka akan dibenci oleh Allah. Bila dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ustaz Roslan tadi, kita semua tak mendapat keberkatan hidup. Tidak ada ketenangan. Yang ketiga, hati mereka menjadi gelap. Itu yang masjid tak pergi, surau tak pergi, tak menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak seronok melakukan ibadat sebab hati dah kotor, hati dah gelap dengan perbuatan dosa besar yang mereka lakukan. Yang keempat, mereka akan mendapat pembalasan yang hina, di mana di hari akhirat nanti mereka berjalan ke dalam api neraka ni dalam keadaan muka mereka humban ke bawah, diheret oleh malaikat azab masuk ke dalam api neraka. Yang kelima, rezeki mereka akan tersekat. Semua pintu rezeki akan tersekat. Jangan ingat kita berhutang, kita pinjam dengan cara tadi riba tadi ni, kita akan menjadi kaya raya, tetapi tidak, sebenarnya rezeki akan disekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, rasa resah gelisah. Resah gelisah, jiwa tak tenang. Yang ketujuh, semua masalah akan menjadi rumit. Yang kelapan, tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mana nak bahagianya ya? Sebab jiwa rasa tak tenang. Pergi pagi balik petang, cukup bulan bayar hutang, rumah tangga macam tongkang, suami isteri lentang pokang, anak-anak tunggang langgang, habis jatuh dalam longkang. Sebab apa jatuh dalam longkang? No, ceti haram tadi duduk kerja. Jadi jangan sampai fenomena ini berlaku dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Nescaya masyarakat kita akan berpecah belah. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah di atas penjelasan tadi, memberi gambaran kepada kita kalau kita ada dalam hidup kita ni, kita ada nilai. Ini pahala, ini dosa, ini perkara yang menyebabkan masuk syurga, ini perkara yang menyebabkan masuk neraka. InsyaAllah kita akan buat pertimbangan yang sewajarnya, termasuklah dalam soal kita memberi pinjam ataupun kita menuntut pinjaman ataupun dalam soal hutang piutang. Saudara penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berehat. Satu harapan daripada kami semua di sini, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan halaqah pada malam ini. Jumpa selepas ini. Terlalu sedikit, terlalu sekejap bagi kita. Tapi insya-Allah dengan nikmat kita berada dalam program ilmu seperti ini akan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara penonton, di penghujung rancangan seperti biasa saya memberi peluang kepada panelis kita pada malam ini untuk membuat kesimpulan dan rumusan. Saya mulakan daripada Ustaz Roslan Muhammad. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, tajuk yang kita bincang malam ni tuan-tuan, dalam kerangka kita nak membina balik masyarakat kita. Kerana isu pinjam-meminjam sampai ke peringkat boleh membawa kepada masalah keluarga masyarakat, ini bukan satu isu yang biasa. Ini merupakan satu ancaman kepada negara bahkan umat sejagat. Masakan tidak kalau sampai dekat membunuh dan seumpamanya.
hancur keluarga, hancur masyarakat. Jadi pertama sekali, kalau dapatlah, dalam hal ini saya nak minta tuan-tuan sekalian, nak pinjam, nak berhutang, Islam benarkan. Tapi biar mengikut landasan syariat. Justru ke arah itu saya rasa, dalam rumah tangga, tolonglah sang suami, jangan ambil tindakan secara peribadi. Nak berhutang, bincang sang isteri dengan isteri. Duduk sama, discuss bersama-sama. Apa keperluan kita? Baik, kalau kita ambil tindakan sebegini, insya-Allah kita akan tahulah perlu ke tidak. Ini kadang-kadang masalahnya sang suami ni jadi musang, ya. Dia bertindak tanpa nak berbicara isteri. Akhirnya berbana berlaku. Dalam akhbar kita baca, isteri mengadu, saya tak tahu pun suami saya berhutang. Along yang datang saya tak kenal pun dia. Rupa-rupanya suami telah mencetuskan masalah. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat dalam hal ini kita, tuan-tuan sekalian, kepada kita yang ada kemampuan, tolong beri bantuan sebenarnya. Kalau kita beri bantuan dengan hati yang ada keikhlasan, insya-Allah Nabi telah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan." Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang bermaksud, mana-mana orang Islam yang memberi bantuan pada orang Muslim yang lain, 2 kali Allah akan jadikan segala-galanya kebaikan kepadanya. Ini suatu benda yang cukup hebat sebenarnya. Sebab itu sebutkan tadi, nak pahala kering, kita ada jalan dan jalan itu kita mesti guna dengan secara yang semaksimum mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti ada kekuatan masyarakat. Artinya masyarakat mesti peka. Jangan tak peka dengan isu orang lain. Sebab itulah kita kalau ada kekuatan, tolong bagi nasihat. Kita dalam konteks keluarga, perlu bagi nasihat. Kadang-kadang berlaku pada adik kita. Abang, tolong bertindak. Jangan biarkan keluarga kita dalam keadaan punah ghanah. Jadi kita ada kekuatan.